Saya sini ada satu soalan untuk Datuk, tapi luar tajuk sikit lah. Berkenaan dengan isu semasa sekarang ini, berkenaan dengan isu Syiah ya. Tapi di sebalik itu saya lebih nak menyentuh hari ini berkenaan dengan satu fahaman lagi, fahaman Wahabiyah ya. Sebab di Temendur sini ada juga setengah-setengah individu yang menyebarkan fahaman di masjid-masjid secara formal lah. Jadi ada apa tindakan daripada sama ada majlis ke ataupun daripada mufti ataupun pejabat agama dan sebagainya untuk menangani fahaman begini. Inilah di Pahang ni dan di seluruh Malaysia ni kebanyakannya amalan, ajaran yang kita amalkan berpandu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, iaitu ahli sunnah wal jamaah lah. Iaitu kalau akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Mana kalau ada ajaran yang bercanggah dengan itu, kita boleh bawa mengadu ke jabat kadi lah, jabat agama untuk diambil tindakan. Buat surat kepada secara formal ke, ataupun mengadu secara formal. Kalau perlu buat surat secara rasmi pada saya, jabatan kita pun boleh, pada jabatan agama pun boleh secara rasmi, dan kita akan panjangkan kepada pihak tertentu dalam tindakan. Sebab di Pahang ni sesuatu fatwa yang kita tak putuskan, dia apabila dia dah diwakilkan, dia mengikat menjadi undang-undang. Mana kalau hukum hakam ni tidaklah beramal dengan mazhab Syafi'i. Kalau lain daripada mazhab Syafi'i, kalau menyebarkan dalam mazhab Syafi'i, mana dalam peraturan kita tidak membenarkan orang mengamalkan, menyebarkan mazhab-mazhab lain, kecuali untuk perbandingan mazhab tu lain, pengajian lain, untuk menyuruh orang lain beramal kepada mazhab yang lain adalah hukumnya salah dari segi syarak. Salah dari segi undang-undang. Salah dari segi undang-undang. Kalau kita apa saja keputusan yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa kita, misalnya talqin adalah sunat, kunut adalah sunat. Kalau ada fatwa mengatakan, ada fatwa lain iaitu mengatakan bid'ah dan sebagainya, kita boleh bertindakan kerana dia telah menyalahi, pertama dia telah menyalahi fatwa kita, dan yang kedua dia telah membuat fatwa, sedangkan fatwa ini tidak boleh dikeluarkan melainkan mufti, dan mufti pun akan membuat fatwa dengan ada peraturannya. Dia ada Jawatankuasa Fatwa ni sendiri, sebelum tu buat kajian Jawatankuasa Fatwa ni sendiri, kemudian di gazet. Artinya orang kalau buat sesuatu yang bercanggah dengan amalan yang Syafi'i usulnya, dia boleh dikenakan satu tindakan di bawah Seksyen 169, tidak mematuhi pihak kuasa agama. Maksudnya antaranya tafsiran pihak kuasa agama, termasuklah fatwa yang kita telah putuskan. Memang boleh ambil tindakan di segi itu. Mana sebenarnya orang yang bercakap ni dia tak faham bahawa dia bercakap untuk dia telah menyalahi fatwa kita menjadi peraturan agama yang ada di Pahang. Boleh ambil tindakan. Kita tak mahu perkara ini berpanjangan. Kita tahu kalau boleh berikan nama orang kenaan, supaya kita boleh panggil nasihat dia, supaya dia tidak boleh menggurukan masyarakat. Misalnya talqin memang dari segi syarak, segi mazhab Syafi'i mengatakan sunat. Kalau dia mengatakan haram dan bid'ah, dia telah menyalahi fatwa kita, dan dia boleh tidakkan diambilkan tindakan undang-undang. Seolah dia pula, kita membuat keputusan yang telah diputuskan oleh majlis itu, buat tuanku selaku ketua agama, bahawa dia pula seolah nak mengambil alih majlis kalau begitu. Bahawa dia pula ada satu kuasa untuk membatalkan fatwa-fatwa kita. Ini bahaya ni. Orang ni boleh bercakap, dia tidak memahami persekitaran. Dia kena faham mana dia tidak ada kuasa untuk bercakap ini.
memang dia boleh diambil tindakan di atas apa fatwa ataupun cakapan dia tu bertentangan dengan fatwa kita yang boleh menggiurkan masyarakat. Rasa kita boleh minta lah supaya siapa yang dapati ada pihak-pihak yang cuba menyebarkan perkara ini, kita minta khususnya di pihak daerah lah, kadi daerah dapat memanggil penasihat dia, jangan mengambil dan meneruskan supaya mereka ni supaya tidak meneruskan lagi penyebaran khususnya Wahabiyah. Dia nampak tidak ada apa, sama dia ada kesan yang buruk kepada masyarakat. Dia boleh memecah belahkan masyarakat. Dia kalau setakat dia tidak mau beramal sebab benda itu sunat, itu tak apa, dia senyap. Tetapi dia mengatakan dia mentohmah haram dan sebagainya. Perkara yang besar yang tak boleh kita nak senyapkan itu saja. Kena ambil tindakan orang seperti itu. Dia tak hormat. Maknanya kita nak mengajar agama ni, kita kena lihat sekitaran, hormat kepada undang-undang yang ada, hormat kepada fatwa-fatwa yang telah diputuskan. Kerana orang ni tidak bijak, tidak ada adab dari segi ilmu. Jelas, dia bukan dipaham saja, di mana saja. Kalau pergi ke negara lain, begitu juga. Kita kena ambil, sebab tu Syiah. Itulah juga Syiah. Kenapa kita tak mahu memberi peluang kepada Syiah menyebarkan ajaran ini? Sebab banyak perkara yang bercanggah, yang boleh merosakkan akidah. Sebab kita tak benarkan sekali. Kalau kita benarkan, dia akan merosakkan masyarakat. Masyarakat kita di Malaysia ini selamat, selamanya aman selama ini. Dengan apabila mereka mematuhi pihak masuk agama lah, kita berpegang pada mazhab Syafi'i. Berpegang satu mazhab itu adalah amat baik lah dibandingkan negara-negara lain. Tengok, sebelum kita lihat di Indonesia, sehingga nak memutuskan hari raya pun ada kampung bersebelahan kampung ni beraya kalau tidak kesan dia apa? Mereka tidak pegang pada satu fatwa. Kerana di Indonesia tidak ada majlis agama Islam seperti kita. Kita ada majlis dan menyuruh pada masyarakat Islam supaya menghormati majlis agama Islam. Majlis ni jawatan kuasanya, dia ada jawatan kuasa kecil, iaitu jawatan kuasa fatwa. Dia panggil jawatan kuasa perundingan musyawarah. Mana diputuskan dan dibawa ke mesyuarat majlis dan majlis membuat keputusan, menerima akur dengan keputusan. Mana kita lihat orang yang cuba menyebarkan suatu fatwa yang berbeza dengan dia adalah orang ni mana tidak faham tentang perjalanan. Di sisi syarak pun tak faham, di sisi undang-undang tak. Kita minta masyarakat supaya jangan terpengaruh dengan orang. Lagi soalan?